Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam matematik tingkatan 4, kita akan masuk bab 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, subtopik yang pertama ialah 9.1 peristiwa bergabung yang mana di akhir pelajaran pelajar diharapkan dapat 9.1.1 memeliharkan peristiwa bergabung dan menaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, seterusnya subtopik 9.2 peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, yang mana di akhir pelajaran pelajar akan dapat 9.2.1 membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, dan seterusnya 9.2.2 membuat dan menentusahkan konjektur tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita tengok apakah itu peristiwa bergabung. Okey, iaitu gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Kesudahan suatu peristiwa bergabung pula boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Okey, jumlah bilangan kesudahan sama dengan bilangan peristiwa A darabkan dengan bilangan peristiwa B. Jadi NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. NA ialah bilangan kesudahan peristiwa A, manakala NB ialah bilangan kesudahan peristiwa B. Okey, ini memori saya yang mana kamu telah pun belajar berkenaan dengan ruang sampel, iaitu set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Kita tengok contoh 1 dalam buku teks muka surat 245. Di soalan dia, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, 5 kepingkat berlabel dengan huruf tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak senaraikan ruang sampel. Okey, untuk peristiwa A ini, okey, yang pertama kamu tulis okey T. Okey, kad yang pertama ialah huruf T, kad yang kedua huruf E. Okey, kemungkinan kad yang pertama huruf T diikuti kad kedua huruf K, seterusnya sehinggalah kad pertama huruf T dan huruf N sebagai kad yang kedua. Jadi kemungkinan juga kad yang pertama huruf E diikuti kad kedua T, okay, kemudian E diikuti K sehinggalah E diikuti N. Okey, jadi kita juga mungkin akan dapat kad yang pertama K. Jadi diikuti T sehinggalah K diikuti N. Okey, dan kita juga kemungkinan mendapat kad yang pertama ialah huruf U diikuti T sehinggalah U diikuti N. Dan kita juga mungkin mendapat kad yang pertama huruf N, okay, kad kedua huruf T sehinggalah kad pertama huruf N dan kad yang kedua huruf U. Jadi kita kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin kita dapat jika kita pilih dua kepingkat okay, dari kotak tersebut. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Okay, soalan B, contoh 1 juga, iaitu dua keping shilling dilambung. Okay, A mewakili angka, manakala G pula mewakili gambar. Okay, jadi kita tengok okay, kesudahan okay, yang mungkin. Okay, ruang sampel bagi peristiwa bergabung ini ialah okay, jadi kemungkinan angka dengan angka, okay, kemungkinan juga angka dengan gambar, okay, kemungkinan gambar dengan angka, dan kemungkinan juga gambar dengan gambar. Ini ruang sampel bagi peristiwa dua keping shilling dilambung. Okey, bagaimanakah anda membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey, maka peristiwa bersandar jika peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, kita tengok contoh 2, buku teks muka surat 247. Okey, soalan dia, kenal pasti sama ada peristiwa bergabung ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Okey, yang pertama, peristiwa mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Jadi, okey, di sini okey, peristiwa ini
tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Peristiwa mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Jadi, ini ialah peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, seterusnya kita tengok peristiwa mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Jadi ini ialah peristiwa bersandar kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen merah yang kedua. Okey, dan seterusnya soalan peristiwa mendapat dua kepingkat yang berhuruf sama apabila dua kepingkat dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Okey, di sini ini merupakan peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad yang kedua dipilih. Okey, jadi kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Jadi, hukum pendaraban kebarangkalian diwakili oleh kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Jadi, formula ini kita akan guna untuk mengira kebarangkalian menggunakan hukum pendaraban kebarangkalian. Kita tengok contoh 3 dalam buku teks muka surat 249. Soalan dia, sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel dengan huruf pameran dan sebuah kotak G pula mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak F dan kotak G masing-masing. Soalan dia, tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi dalam kotak F ada huruf pameran, manakala dalam kotak G ada nombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Okey, yang pertama, menggunakan hukum pendaraban, kita mencari kebarangkalian mendapat huruf P. Okey, jadi kebarangkalian mendapat huruf P ialah 1/7 kerana ada satu sahaja huruf P daripada kotak F dan ruang sampel dia ialah 7, maka 1/7. Okey, sementara itu kebarangkalian mendapat nombor genap ialah 2/5. Iaitu daripada kotak G, didapati ada nombor 6 dan 8, nombor genap 2. Jadi ruang sampel dia 5, maka 2/5. Jadi kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Kita guna hukum pendaraban. Jadi kita darabkan sahaja 1/7 darabkan dengan 2/5. Maka kita akan dapat 2/35. Ini cara pendaraban. Seterusnya kita tengok cara menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kesudahan yang mungkin ialah untuk mendapat huruf P dan nombor genap bermakna P6 dan P8. Jadi ada dua kesudahan dan bilangan kesudahan yang mungkin ialah 7 darab dengan 5 kerana ada 7 sampel dalam kotak F manakala ada 5 sampel dalam kotak G. Kita darabkan sahaja untuk mendapatkan bilangan kesudahan iaitu 35. Maka kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap ialah 2/35 kerana kita dah senaraikan dua kesudahan yang mungkin.